السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita sambung ayat yang ke-51 dan seterusnya daripada surah Yasin. InsyaAllah kita baca dulu sedikit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Min marqadina tu kita panggil, kita kena berhenti sekejap lagi. Nama dia saktah. Saktah. Qalu man ba'athana min qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Kita berhenti, kemudian kita sambung dengan nafas yang sama. Dipanggil saktah. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. سلة قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. صدق الله العظيم. Ada terjemahan. Ayat yang ke-51. Dan ditiupkan sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, aduhai celakanya kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan oleh
yang maha pemurah, dan benarlah rasul-rasulnya. Tidak adalah pekikan itu melainkan sekali sahaja, maka dengan serta merta mereka semua kepada kami dikumpulkan. Pada hari itu seseorang tidak akan dianiayakan sedikit pun, dan kamu tidak akan dibalas kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka, mereka dan isteri-isteri mereka yang berada dalam keadaan tempat yang teduh, berteleku di atas persada-persada. Berteleku ni apa dia? Berteleku. Muttaqi, nanti kita terang. Siap ada yang buat action, boleh. Kita pakai pelakon tambahan. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Mereka memperoleh di dalam syurga itu buah-buahan dan memperoleh apa sahaja yang mereka minta. Dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang, dan berpisahlah kamu pada hari ini, wahai golongan orang-orang yang berbuat jahat. Barakallahu alazim. Ayat yang kita baca ni ialah sambungan ayat yang kita baca sebelum ni, bagaimana Allah Ta'ala sebut manusia-manusia yang bila Allah suruh beriman dengan yang di depan, di belakang, dan dunia akhirat, bila Allah suruh infak harta, mereka bagi alasan. Nak bagi ke kat orang, Allah Ta'ala dah tentu dah rezeki dia, tak perlu kita bagi dah. Ayat yang kita baca, mereka ni mencabar Rasul bila nak berlaku kiamat. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka cabar bila kiamat, bila. Tapi Allah Ta'ala tak jawab bila. Allah Ta'ala cerita tentang keadaan berlaku kiamat. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Berlaku kiamat, satu tiupan sangkakala, satu pekikan, semua mereka mati. Golongan kafir ini mati. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Tak sempat nak tinggal pesan. Bila berlaku kiamat, tak sempat nak tinggal pesan, nak balik ke dunia, nak balik ke anak bini pun tak sempat. Apabila ada pekikan dari langit yang menyebabkan berlakunya kiamat itu. Wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Sekarang ditiup sangkakala. Kali yang keberapa ni? Kali kedua. Tiupan yang pertama, ayat sebelum ni, tiupan itu menyebabkan apa? Tiupan yang pertama mematikan lakunya kiamat. Dan masa tiupan pertama tu orang mukmin telah dimatikan awal-awal lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tiupan pertama mati semua. Pada tiupan kedua ini, wa nufikha fis-sur, apabila ditiup sangkakala kali kedua, dia berbentuk tanduk. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, kita panggil istilah sur ini itulah wallahu a'lam. Malaikat apa yang tiup ni? Malaikat Israfil yang ditugaskan untuk niup sangkakala ni. Berapa lama tempoh antara tiupan sangkakala yang pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua? Disebut dalam hadis. Perkara-perkara macam ni itu tak boleh kita pandai-pandai lah. Sebab ini perkara akidah, ini perkara gaib. Jadi disebut di dalam hadis, riwayat ada di sini, Ibn Mubarak meriwayatkan daripada Hasan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainan nafkhatain 40 sanah, al-ula yumitu Allah biha kull hayy, wal ukhra yuhyi Allah biha kull mayyit. Antara dua tiupan, yang pertama dan yang kedua, tempohnya selama 40 tahun. 40 yauman, selama 40 tahun. Tiupan yang pertama
yumitullah, Allah Ta'ala mematikan semua yang masih hidup. Dan tiupan kedua, Allah Ta'ala menghidupkan kembali yang mati tadi. Berapa lama? 40 tahun. Tiupan kedua, wa nufikha fis-sur, apabila ditiup kali kedua, fa idahum, tiba-tiba manusia minal ajdad, daripada mana? Daripada kubur-kubur mereka yang silun, yakhrujuna bisur'ah, daripada kubur-kubur mereka bangkit balik. Allah Ta'ala menghidupkan balik dengan tiupan yang kedua. Dalam berapa tempoh tadi? Selama 40 tahun. Tiup balik, semua bangkit balik. Di sini kita ambil logik sikit. Saya dah sebut dah dulu, tapi kita ulang ambil lagi tak apa. Masa nak bangkit balik ni, sebelum bangkit ni manusia dah tercipta ke belum? Yang mati ni, untuk tiupan kali kedua, Allah nak buat balik manusia, jadi manusia balik. Sebelum tu manusia dah ada ke belum? Dah ada lah. Manusia dah ada, mati. Jadi Allah nak buat balik. Daripada yang dah ada, nak buat balik, mana lebih susah? Kalau kita fikir susah lah. Daripada kita yang daripada tak ada langsung, lalu kita dilahirkan oleh ibu kita. Daripada tak ada, mak kita mengandung kita, lahir. Itu daripada tak ada. Itu pun Allah boleh buat. Jadi kalau yang dah ada, cuma hancur saja, Allah nak buat balik, logiknya itu lebih senang lah. Kalau kita nak cerita kepada orang bukan Islam, orang yang tak percaya, kita ni asal ada ke tak ada? Tak ada. Berlaku persenyawaan, berlaku mak dengan ayah kita kahwin, mengandung, lepas 9 bulan lahir. Daripada tak ada, boleh buat. Dah kalau dah ada, dah cuma masuk kubur, nak buat balik, senang, lebih senang lah. Itu kalau nak cerita tentang logik. Ada orang yang tak beriman, jadi kita nak terang adanya hari kiamat, adanya manusia dibangkitkan balik. Surah Yasin dia banyak cerita perkara akidah. Antara logik kita nak cerita bab adanya hari pembalasan, hari kiamat ni. Okey, tuan. Nama apa yang Jerman dulu tu? Hitler. Hitler bunuh berapa orang? Bunuh ratus ribu. Ataupun Hitler tu jauh sangat lah. Kita ambil di Malaysia ni, Rogo Bersiri. Ada kalah dia Rogo, dia bunuh orang 30 orang. Na'udzubillah, adalah yang jadi mangsa tu dapat tangkap. Kita pun bunuh dia, ataupun dia ditembak oleh polis. Sekali mati, dia dah bunuh 30 orang. Agak-agak berbala, dia tu sekali mati dia dah bunuh 30 orang. Hitler kena bunuh. Berapa kali Hitler mati? Sekali dia bunuh berapa nyawa lah? 100,000. Logiknya ada akhirat. Di hari akhirat nanti Tuhan akan balas balik pada Hitler, pada pembunuh 30 orang tadi. Itulah keadilan yang mutlak, keadilan yang diperolehi kepada manusia. Ini kalau hujah logik. Kadang-kadang kita duduk dengan orang bukan Islam, dia kata kita cerita ada akhirat, ada pembalasan, ada syurga neraka. Nak pergi logik kat mana? Jadi antara logiknya di situ bahawa manusia ni ada pembalasan balik, pembalasan yang benar-benar setimpal dengan dosa. Barulah ada Tuhan yang cipta manusia ni. Okey, keadaan bila tiup sangka kali kedua, fa idahum, tiba-tiba manusia ni minal ajdad, daripada kubur mereka, daripada tempat mereka tadi yang silu, mereka bangun balik. Pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita bahawa manusia ketika dibangkitkan balik nanti dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan telanjang, tak bersunat lagi, dalam keadaan berkaki ayam. Tak payah bayang lah. Jangan bayang. Tapi Rasulullah kata manusia ni akan dibangkit dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tak bersunat lagi, tak berkhatan lagi, dalam keadaan berkaki ayam. Bukan saja kita yang terfikir, tapi masa Nabi sebut ni, Aisyah
Ummul Mukminin Aisyah. Aisyah ni dia muda. Jadi dia terfikir, orang yang dewasa ni mungkin segan, malu nak tanya. Tapi itulah kelebihan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sebab masa Rasulullah kahwin dengan dia, duduk sekali dengan dia, masa tu Aisyah baru umur 19. Tahun kedua hijrah, umur 19. Umur 9 tahun baru. Maknanya kalau campur 8 dalam ketika Rasulullah wafat, umur Aisyah dalam 17 hingga 18 tahun gitu je. Maknanya usianya usia muda, remaja. Jadi bagus, soalan-soalan dari Aisyah ni bagus. Kadang-kadang orang dewasa segan nak tanya. Jadi bila Rasulullah kata manusia ni minal ajdas ila rabbihim yansilun, bila manusia dibangkit dalam keadaan telanjang, tak pakai dalam keadaan tak sunat lagi, berkaki ayam, tak pakai baju semua, Aisyah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah tanya apa? Aisyah tanya tidak, Rasulullah kata yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan azlan. Aisyah bertanya, tak ke masing-masing nak tengok orang punya? Aisyah tanya soalan tu. Yang kita hari ni mungkin kita terfikir tapi tak tergamak nak tanya Ustaz, kalau bangun semua telanjang, tak ke tengok? Ya imam tengok Tok Bilal punya, Tok Bilal tengok yang Tok Siap punya. Tapi kita taklah tergamak nak tanya. Jadi Aisyah tanya dulu. Aisyah tanya, wahai Rasulullah, takkah bila kita dibangkit dalam keadaan telanjang, orang ni tengok orang ni, orang ni tengok orang ni? Lalu Rasulullah menjawab, ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'din. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah kata, wahai Aisyah, ketika itu manusia tak fikir dah nak tengok orang, masing-masing fikir urusan sendiri. Syurga ke neraka? Syurga ke neraka? Tak fikir dah nak tengok orang punya. Wahai Aisyah, ketika itu bila kita bangkit ni, kita tak fikir dah nak tengok. Kita hanya fikir kita ni selamat tidak, cukup tidak amalan, bekalan kita. Syurga ke neraka? Syurga ke neraka? Tak fikir dah. Saya ingat pernah seorang sahabat saya yang belajar di Mesir. Dia cerita, ni pengalaman dia lah. Ada sekali tu berlaku gegaran, gempa bumi. Tapi taklah kuat sangat, tapi gegaran. Di Mesir ni dia banyak rumah macam rumah-rumah flat kita ni, rumah tinggi. Dia belas tingkat. Jadi bila berlaku tu gegaran tu, masing-masing semua pakat turun ke bawah. Yalah, daripada bangunan kita kena pakat turun lah, bimbang runtuh. Semua turun dalam keadaan ketakutan. Salah seorang daripada yang ramai turun ni, kebetulan dia duduk dalam bilik air. Jadi tak sempat nak ambil toilet apa semua, tak sempat. Dia turun lah. Dia macam baby turun panjang bulan. Dia tu bapak baby dah. Turun dah kat atas telanjang kerana gegaran tadi. Lalu bila habis gegaran, dia berlari naik rumah balik. Nak tengok anak-anak kecil, tengok tak ada rumah. Nak bagi tahunya, dia ni tak tersedar. Nak menyelamatkan diri, dia ni tak tersedar. Dalam keadaan ketakutan, dia lari turun dalam keadaan telanjang, tak tersedar. Sebab apa? Keadaan gempa. Dan yang lebih hebat lagi, orang ramai pun tak tersedar keadaan dia. Tu nak cerita. Orang ramai tak sempat nak keluarkan telefon ke, snap dulu kan. Satu ambil gambar tu, rakam, tak sempat. Orang ramai pun tak sempat nak tengok dia, dia pun tak teringat. Itu baru sedikit gegaran di dunia. Beberapa skala Richter sahaja. Tapi Allah Ta'ala, Rasulullah kata, wahai Aisyah, bila dibangkitkan manusia pada hari kiamat nanti dalam keadaan sedemikian, masing-masing tak fikir nak tengok orang punya dah. Masing-masing memikirkan, aku ni lepas ke tidak, aku ni terlepas ke tidak. Ila rabbihim yansilun. Yansilun ini maknanya keluar dari kubur dengan cepat. Bagaimana pula orang yang tak ada kubur, orang yang dimakan jerung, orang yang lepas kena bunuh dia kena letup. Kan? Ada kat Malaysia sedikit, ada kat Puncak Alam sedikit, ada kat situ sedikit. Yang kat dia macam mana? Ini semua kuasa Allah Subhanahu Wa Taala untuk membangkitkan balik manusia. Tak ada masalah.
Kan, ini mudah saja. Orang yang dipotong kat sini sekirak, kat sini sekirak, Allah Ta'ala nak buat senang sahaja bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Lalu berkata, siapa yang berkata ni? Orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang terlalu banyak dia buat maksiat. Bila dia dibangkit, mereka berkata, ya wailana, celaka dah kita hari ni. Celaka dah kita hari ni. Man ba'athana min marqadina. Siapa yang bangkitkan kita dari tempat tidur kita ni? Mereka memaki, celaka dah kita hari ni. Siapa yang kejutkan kita? Marqadina maknanya tempat tidur. Marqad, tempat dia tidur, tempat orang tidur, bilik tidur kita. Kalau tidur dalam masjid ni bukan tempat tidur. Maksudnya min marqadina, siapa yang membangkitkan kita daripada tempat tidur kita. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Telah berkata orang-orang ahli maksiat, orang-orang kafir, orang-orang munafikin, orang-orang yang diazab oleh Allah, mereka berkata, qalu ya wailana, celaka kita hari ini. Man ba'athana min marqadina, siapa ni yang bangkitkan kita dari tempat tidur kita ni? Kenapa mereka kata macam tu? Kenapa orang kafir ni kata macam tu? Di dalam kitab tafsir, innal kuffar idza ayanu jahannam wa ma fiha min anwa'il 'adzab sara ma 'udzibu bihi fi quburihim ila janbi 'adzabihim kan-naum. Orang kafir bila mereka dibangkitkan untuk hari kiamat, mereka tengok azab neraka jauh lebih hebat. Mereka dah kena dah dalam masa dalam kubur tu. Kita kena ingat yang saya kata dia mati, ataupun yang mati dengan jumpa satu kali pertama tu, dia diazab dalam kubur. Di alam barzah mereka ni diazab. Antaranya Fir'aun, dari dulu lagi Fir'aun tiap-tiap hari diperlihatkan api neraka. Kita ni antara bentuk azab, kita duduk dalam penjara tiap-tiap hari tengok tali gantung, tahu dah nak kena gantung, itu pun satu bentuk azab. Satu bentuk azab. Jadi mereka ni diazab dah dalam kubur, mereka melalui azab kubur. Bila mereka terjaga dibangkitkan untuk azab neraka pada hari kiamat, mereka tengok azab neraka yang hebat, mereka kena teruk dah dalam kubur, sehingga mereka terasa macam yang dalam kubur tu semacam tidur, seolah-olah macam mereka tidur. Nak ceritanya azab neraka itu jauh lebih hebat. Yang mereka lalui dalam kubur berat dah. Bagaimana yang disebut dalam hadis-hadis yang cerita antaranya keadaan dalam kubur, manusia-manusia yang meninggalkan solat, macam mana mereka dalam kubur. Kubur-kubur mereka disempitkan sehingga tulang-tulang rusuk mereka tercantum. Sebab apa? Tinggal solat. Hari raja semayang, hari letih, hari malas tak semayang. Jadi mereka ni masa dalam kubur kena berat dah. Bila dibangkit pada hari kiamat, mereka tengok azab hari kiamat tu, mereka kata, oh, semacam yang kena dalam kubur tu semacam tertidur, kena teruk dah. Itulah yang mereka kata, ya wailana, celaka kita hari ni. Man ba'athana min marqadina, siapa yang kejutkan kita daripada tempat tidur kita ni? Dan siapa yang kejutkan? Lalu ketika itu, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun, dikatakan pada mereka, inilah yang Allah ar-Rahman janji, wa sadaqal mursalun, dan benarlah para rasul. Siapa yang kata? Ada beberapa tafsiran. Ni seronok kita belajar tafsir. Bila orang kafir kata siapa yang kejutkan kita ni, dikatakan pada mereka, hadza, ini dia, ma apa, wa'adar rahman, yang Allah janji, wa sadaqal mursalun, dan benarlah para rasul. Siapa yang kata ni? Ada riwayat kata, ada tafsiran kata yang berkata ini ialah para malaikat.
Malaikat jawab pada kafir, hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah ya Allah janji, wa sadaqal mursalu, benarlah ya Rasul cerita kat kau orang kat dunia dulu. Malaikat kata kepada golongan ni yang para Rasul kata ada syurga ada neraka, hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah yang ar-rahman janji, wa sadaqal mursalun. Satu tafsiran. Wa qala Mujahid, ada lagi ulama yang menafsirkan yang berkata begitu ialah orang-orang mukmin pada hari kiamat. Bila orang kafir bangun maki pada diri dia sendiri, celaka dah kita hari ni, apa ni, kenapa ni, kita, siapa yang kejutkan kita dari tidur? Ketika itu orang-orang mukmin berkata pada mereka, hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah yang kami percaya dulu kat dunia, kau orang tak percaya. Wa sadaqal mursalu, benar para rasul. Siapa yang berkata? Orang-orang mukmin yang percaya ada syurga neraka. Orang mukmin yang percaya kita ni mati kemudian akan dibangkitkan balik. Orang mukmin berkata kepada orang-orang kafir ni. Dan ada satu lagi tafsiran yang menarik, yang berkata ni sendiri ialah di kalangan orang kafir sendiri. Bila mereka dibangkitkan, mereka duduk sesama-sesama mereka ni, siapa yang bangkitkan kita? Lalu sesama mereka bercakap, hadza ma wa'ada ar-rahman, ni dululah ni, ya Allah ar-Rahman janji betul dah ya Rasul beritahu kat kita dulu. Alangkah bodohnya kita tak percaya, alangkah bodohnya kita dengar dah hujah, kita dengar dah nasihat, tapi kita tak ikut. Cakap-cakap sesama mereka sendiri, ya. Lalu Allah Ta'ala kata, in kanat illa sayhatan wahidatan, tidak lain dan tidak bukan melainkan satu lagi, sekali lagi tiupan yang kali kedua ini, fa idahum jami'ul ladaina muhdarun, tiba-tiba mereka semua dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba satu saja tiupan, semua manusia dihadirkan di hadapan Allah, terpaksa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduk dalam mahkamah Allah. Siapa hari ni boleh lepas daripada mahkamah Allah? Kita kat dunia ni, ada orang dia duit banyak, dia boleh bayar tu peguam yang hebat. Bukan saja bayar peguam yang hebat, dengan tu hakim sekali boleh bayar untuk membuat keputusan. Ataupun dia boleh lari daripada siapa dia ni terlepas, orang tak dapat nak detect, orang tak dapat nak saman dia. Ada manusia yang boleh terlepas daripada mahkamah di dunia ini, tapi siapa yang boleh lari daripada mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tak boleh, tak ada orang tu lari. Kaya ke dia, hebat ke dia, macam mana kat dunia ni, masing-masing fa idahum jami'ul ladaina muhdarun, tiba-tiba mereka semua dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, kita dihadirkan di hadapan Allah, kita ditanya tentang amalan kita, kita ditanya tentang solat kita ditanya tentang anak kita yang tak solat, kita ditanya tentang anak kita yang tak tutup aurat, kita ditanya tentang sepak terajang kita pada isteri kita sendiri, kita ditanya terhadap harta orang yang kita tipu. Allahu Akbar. Fa'idahum jami'ul ladaina muhdar. Surah Yasin ni bukan nak baca untuk orang mati saja, untuk kita yang hidup ni ambil iktibar. Ini keadaan yang akan dilalui. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'an. Pada hari ini, pada hari dibangkitkan, tidak ada seorang pun yang akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tujzauna, dan mereka tidak akan dibalas melainkan atas apa yang mereka lakukan. Tak apalah, tak payah tengok. Belakang sana ada jenazah. Belakang sana ada jenazah, kita akan berhenti awal malam ni, pukul 8.30. Tak payah tengoklah, sama je jenazah. Ada ahli keluarga jenazah. InsyaAllah malam ni kita akan pendekkan sikit kuliah. Saya nak selesai ayat ni. Kita akan pendekkan, kita akan sama-sama solat jenazah lepas isyak nanti, dan kita doakan pada almarhumah. Moga-moga Allah merahmati. Kita nak selesaikan ayat ni sikit. Kita pendekkan. Yang mana Allah Ta'ala kata, fal yawma la tuzlamu nafsun syai'an. Pada hari ini tidak ada manusia yang akan dizalimi. Bila masuk mahkamah Allah ni tak akan dizalimi. Sebab apa? Ada malaikat yang catat tak? Ada malaikat apa yang catat? Raqib dan Atid. Malaikat catat. Kulit, kaki, tangan menjadi saksi. Allah Maha mengetahui, Maha melihat. Kalau tak ada malaikat catat, Allah tahu tak?
Allah tahu. Kalau tak ada malaikat catat, perlu ke bersaksi kulit kaki tangan ni? Tak perlu dah. Tapi betapa adilnya Allah, catatan malaikat ada, kulit kaki tangan semua bersaksi. Sebab itulah hari ini manusia sudah tidak dizalimi, wala tujzauna, dan mereka tidak dibalas melainkan apa yang mereka buat kat dunia ni. Tengok ada hadis sebut, bila manusia bangkit hari kiamat nanti, tengok di sebelah kanan ada amal soleh yang dia buat, tengok di sebelah kiri ada dosa-dosa yang dia buat. Allahu Akbar. Hari itu hanya yang akan dibalas ialah apa yang mereka buat. Illa ma kuntum, wa apa yang kuntum ni past tense, apa yang telah kamu buat ketika di dunia dulu. Kita tengok belah kanan, nampak ada apa? Ada semayang sunat kita, semayang wajib kita. Tengok belah kanan, ada baca Quran. Tengok belah kanan, ada apa lagi? Hadir majlis ilmu. Tidur dalam majlis ilmu belah kanan ke belah kiri? Agak-agak kan cepat je kanan. InsyaAllah. Tengok-tengok belah kanan, ada juga tertidur dalam majlis ilmu. InsyaAllah. Sebab apa? Dah letih kerja, tapi nak hadir, dah nak buat macam mana? Tertidur. Ada juga, tapi markah dia kurang lah sikit. Ada juga. Tengok belah kiri, waktu hari letih tak semayang, Allah, ada juga. Ingatkan lepas dah. Tengok belah kiri, klaim mileage tipu, ingatkan lepas dah. Tengok belah kiri, duit orang berhutang lagi tak bayar, dia pula. Tengok belah kanan, ada sedekah tolong orang. Tengok belah kanan, ada upload jadual kuliah masjid-masjid, insya-Allah. Kan? Tengok belah kiri, ada ganggu awet kat tempat kerja. Tengok kat sebelah kiri, Allahuakbar. Masing-masing lah. Al-yawma la tuzlamu nafsun syai'an. Hari itu manusia tidak akan dizalimi. Mereka ini tidak dibalas melainkan apa yang mereka lakukan ketika di dunia dahulu. Moga-moga kita selamatlah pada hari itu, insya-Allah. Ayat selepas ni sangat-sangat menarik. Saya ingat nak habiskan malam ni, kita sambung minggu depan lah. Inna ashabal jannah, cerita ahli syurga bersama dengan bidadari-bidadari, isteri-isteri mereka dalam syurga. InsyaAllah cerita bidadari ni kita sambung minggu depan, dalam kuliah akan datang minggu depan, insyaAllah kita sambung ayat kita. Malam ni kita berhenti awal sikit lah. Moga-moga dipermudahkan urusan almarhumah dan ahli keluarga. Moga-moga ahli keluarganya bersabar. Kalau ada ahli keluarganya dalam masjid pada malam ini, yang paling utama kepada suaminya, moga-moga suami redha kepada isteri yang pergi dahulu. Kepada anak-anaknya, perbanyakkanlah doa untuk ibu bapa. Dan kepada kita jiran, tetangga, saudara mara ini, sama-sama kita doakan kepada almarhumah. Moga-moga ditempatkan bersama dengan hamba-hamba Allah yang soleh, insya-Allah. Wallahu a'lam.